Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada anda kerana setia mendengarkan iRadio sekarang ini. Bermula jam 10 hingga 11 pagi ini anda bertemankan Fatin untuk segmen Sirah Nabawiyah dan Akhlak. Ini adalah segmen berdasarkan modul ABST 1103 daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia. Dan pastinya pagi ini bertemankan Fatin Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad, Timbalan Dekan Fakulti Sains Sosial Gunaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita lagi dalam segmen Sirah Nabawiyah dan Akhlak. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada pagi ini dalam ruangan ini. Jadi tajuknya hari ini ialah berkaitan dengan hijrah Rasulullah di Madinah lah. Hijrah dah berlaku dah sampai di Madinah. Sampai di Madinah. Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat? Ya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut ataupun dengan lebih detail lah berkenaan kehidupan Nabi di Madinah. Silakan. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai yang kita ketahui dalam perjalanan lepas kita bincang Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpindah ke Madinah. Sebab Allah tahu di Mekah ni memang Islam tak boleh berkembang. Islam lahir di Mekah tapi berkembang di Madinah. Sebelum Nabi pindah ke Madinah, di Madinah dah ada orang Islam. Macam mana orang Islam ada di Madinah, Nabi ada di Mekah? Sebab ada orang di Madinah datang jumpa Nabi, Nabi Islamkan dia balik, dia suruh Islam sana. Itu datang lagi, itu ramai. Jadi Nabi pun Allah perintah pindah ke Madinah, dia pun berpindahlah. Peristiwa berpindah tu kita dah tahu. Nabi keluar dari rumahnya, dia singgah di Gua Thur. Lepas 2-3 hari barulah dia bergerak pergi ke Madinah dengan dipandukan oleh jurupandu lah. Baik, sampai di sana bukan di Madinah lagi, dia tinggal di Quba. Tempat tu nama Quba. Quba dengan bandar-bandar sekarang lebih kurang dalam 7 km lah, lebih kurang macam tu. Jadi Nabi di Quba ni berjumpa dengan sahabat-sahabat dia yang pindah dulu. Tak kira lah orang sambut dia situ. Itu yang sekarang kita duduk menyanyi Tala'al Badru Alaina tu. Itulah yang dipenyanyikan. Sambutan yang diadakan lah. Pukul tu. Kita kata kompang lah. Arab panggil dufuf. Pukul sambut Nabi sampai. Tala'al Badru Alaina min sanitul wada'i. Seronoknya Nabi sampai. Nabi jumpa sahabat-sahabat semua beberapa hari di Madinah. Nabi sampai dan di Quba. Nabi sampai di Quba hari Isnin. Hari Jumaat baru Nabi bertolak berjalan pergi ke kota Madinah yang sekarang ni. Sambung perjalanan. Jadi berjalan situ sampai di tengah jalan dipanggil kampung Bani Sulaim. Kampung Bani Sulaim, masuk waktu Zuhur. Masuk waktu Zuhur, Nabi kata kita sembahyang sini, kita sembahyang Jumaat. Sebab hari Jumaat sembahyang Jumaat. Fardu Jumaat diturunkan di Mekah lagi. Tetapi Nabi tak sempat buat, bukan tak sempat, tak boleh nak buat. Sebab hidup dengan ancaman yang datang. Orang di Madinah dah dirikan Jumaat, Nabi di Mekah tak buat lagi Jumaat. Sekarang hari ni hari Jumaat, Nabi bergerak di kampung Bani Sulaim lah Nabi sembahyang Jumaat. Sejarah mengatakan Nabi sembahyang ni ada 40 orang sahabat-sahabat yang ikut dengan dia tu. Jadi ini Imam Syafi'i pegang, nak Jumaat mesti ada 40 orang. Okey, lepas sembahyang Jumaat Nabi terus berjalan. Lepas tu sampailah di Madinah. Sampai di Madinah dah petang dah sikit. Semua orang di Madinah panggil, ya Rasulullah, singgah rumah aku. Nabi kata, aku akan singgah di mana untuk aku berhenti. Akhirnya unta Nabi berhenti betul-betul di pekan Madinah sekarang ni. Tak masjid sekarang ni. Dekat masjid tu ada rumah dipanggil rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Berhenti depan rumah Abu Ayyub, maka di rumah Abu Ayyub lah dia akan duduk sebab untanya berhenti di situ. Nabi bermalam situlah. Jadi masa tu Nabi duduk situ tengok. Nabi tengok, dia tanya, ni tanah depan siapa punya? Orang begitu, tanah ni kepunyaan 2 anak yatim. Kita minta beli tanah ni, kita jadikan dia masjid. Sahabat pun uruskan, minta beli. Abu Bakar bayar duit. Abu Bakar dia ada duit, Abu Bakar bayar duit tanah tu beli. Dan terus buat masjid. Masa tu buat masjid bukan sampai 3 tahun. Macam kita sekarang buat masjid 2 tahun tak siap. Dia buat masjid terbengkalai lagi ada. Terbengkalai lagi. Masa tu buat masjid, masa tu siap masjid. Bukan nak payah bumbung, bayar apa? Untuk tempat. Dia letakkan tanda. Orang Kedah kata tanda 4 penahap, 4 penjuru. Sana 2, sini 2. Ini kawasan masjid. Yang terus. Lepas tu esok
buat bumbung sikit. Pacak batang kurma, bubuh daun-daun kurma tu, pelepah-pelepah tu, jadi bumbung sikit. Tang Nabi duduk tu. Tu Nabi nak bagi ceramah, nak bagi khutbah, ambil batang kurma 3 tingkat. Senang aja. Sekejap siap semua. Sekejap dah siap. Jadi Nabi mula-mula buat masjid. Kenapa Nabi bina masjid dulu? Sebab mungkin boleh digunakan selain untuk bersembahyang, untuk mengumpulkan para sahabat, membuat perbincangan, buat mesyuarat. Kita panggil ni kira community center lah. Semua apa-apa hal merujuk kepada masjid. Di situlah orang sembahyang, di situlah orang berbincang, di situlah orang mesyuarat. Nak pergi perang pun mesyuarat di situlah. Nikah kahwin membuat situ, orang bergaduh pun di situ. Jadi mahkamah itu. Jadi mahkamah, jadi sekolah, jadi macam-macam. Itu masjid. Masjid itu peranan penting. Mainkan peranan penting. Sebab itulah yang pertamanya diwujudkan oleh Rasulullah. Sebab itu orang sekarang ni dia kena faham sejarah dan kaji sejarah. Baru dia tahu guna masjid. Sekarang ni baru nak mula balik. Penggunaan masjid tu bukan setakat orang datang sembahyang solat saja, tapi sebenarnya balik, untuk masyarakat. Datang sembahyang, lepas tu balik kunci habis, siapa-siapa tak masuk. Sedangkan masjid peranannya lebih luas. Masjid Nabi itu ada sekolah, madrasah Rasulullah. Kalau orang yang pergi ke Madinah sekarang ni, sekarang dah tak ada lagi dah. 2 tahun lepas ada lagi dipanggil Suffah. Suffah tu kalau kita di Malaysia kira macam sekolah agama lah. Suffah tu zaman Nabi, dia di luar daripada masjid. Dipanggil anjung masjid. Jadi di Suffah tu tempat Nabi mengajar. Baca Al-Quran. Mengajar, bukan baca Quran. Quran ada juga 20 subjek Nabi mengajar situ. 20 subjek. Selain daripada Al-Quran lah maksudnya. Daripada Quran ada yang Nabi ajar sendiri, ada yang boleh ajar lah. Macam matematik boleh ajar, perubatan Nabi ajar sendiri. Perubatan pun ada. Geografi ada, tulisan ada, semua ada. 20 subjek. Sejarah kata macam itulah. Jadi inilah madrasah yang pertama. Nabi mengajar ni dipanggil Suffah. Suffah tu orang belajar di Suffah tu panggil ahli Suffah. Ya. Baik, jadi masjid main peranan sebagai pusat community. Di situlah akhirnya Nabi panggil semua, bukan panggil datang, panggil lagi, dah datang semua dah. Orang-orang yang dari Mekah semua datang ke masjid jumpa dengan Nabi. Orang di Madinah pun dah Islam tapi tak mahu tengok Rasulullah, datang jumpa. Akhirnya ada semua orang ramai situ. Nabi buat persahabatan. Ya. Sekarang ni orang Mekah datang ke Madinah ni bukan ada tempat duduk, bukan ada rumah, apa nak buat? Tak ada bawa apa-apa, tak ada bawa apa-apa. Jadi dipersatukan. Kamu duduk rumah orang ni, kamu orang ni, saudara-saudara. Jadi orang Madinah ni pula orang yang paling baik, dia tolong semua orang Mekah ni. Bantu, bagi duit, bagi tempat tinggal apa semua. Itu dikatakan perjanjian antara Muhajirin dengan Ansar. Kira persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar berlaku. Lepas tu pula di Madinah tu sebelum Nabi datang, di Madinah ni dah ada kumpulan-kumpulan yang lain. Ada Yahudi ada 3 puak. Bani Quraidah, Bani Nadir, satu Bani apa lagi? Bani Qainuqa. 3 puak Yahudi ni besar. Orang Arab ada 2 puak, Aus dan Khazraj. Jadi Yahudi dengan Arab ni hidup mereka ada sepanjang-panjang tahun dan beratus-ratus tahun, berapa orang? Setiap tahun perang. Cerita je. Tak pernah habis. Seorang ni mati, gitulah. Jadi Nabi buat perjanjian dengan orang ni semua. Jadi Islam, semua orang yang ada di Mekah, di Madinah ni, Islam ke bukan Islam ke, Arab ke, Yahudi ke, kita mesti bersatu. Kita ni bersatu sebuah untuk negara. Menjaga Madinah tu lah. Menjaga Madinah. Kalau ada musuh-musuh yang datang nak serang Madinah, kita semua patut sama-sama jaga. Itu perjanjiannya. Jadi maknanya Nabi buat perjanjian. Membuat perjanjian dengan orang bukan Islam lah. Islam di Madinah. Jadi Nabi dengan sama-sama Islam boleh buat perjanjian, bagi semua baik, saling tolong bantu. Dengan orang lain yang bukan Islam pun sama buat perjanjian, bertolong bantu, khasnya untuk menjaga keamanan Madinah. Mana tahu nanti kalau orang suka Madinah apa jadi, kita semua Islam kan tak Islam kan mesti mempertahankan Madinah. Itu ialah di antara tindakan-tindakan Nabi, langkah-langkah yang diambil oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa berada di Madinah. Kita berhenti rehat seketika Ustaz. Hanya di iRadio OUM, merentasi minda anda.